سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يسر ولا تعسر رب التميم بالخير يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan rahimakumullah, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita semua insya-Allah. Tambah rahmat, keberkatan, terima segala amal, makbul segala doa insya-Allah, mudah semua urusan hidup mati kita insya-Allah. Mudah-mudahan semua mendapat husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah. Mudah-mudahan kubur kita raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, jauh daripada hufrah min hufran niran, jauh daripada satu lubang daripada lubang-lubang neraka Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kita di mahsyar bersama-sama, harapan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan mahsyar kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita semua ke syurga Allah berkat rahmat Allah dan juga syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya rabbal alamin. Tuan-tuan rahmatullah, pagi yang mulia ini mari sama-sama kita mulakan dengan Al-Quran insya-Allah, kemudian zikrullah dan selawat dan qasidah insya-Allah. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah seperti biasa dan kita ambil keberkatan daripada hafalan kita 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita semua Allah jauhkan daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Kemudian kita ambil keberkatan daripada Al-Asmaul Husna, mudah-mudahan asbab mendapat rahmat syurga Allah, dan kita berselawat dan mengucapkan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. InsyaAllah kita ambil sikit keberkatan selawat badar insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin
habibillah. Ilahi najjina wakshif jami'a adhiyati wasrif مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس القربى من العاصين والعقبى وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah, Allah beri kesempatan kita pada pagi ini. Kita dah masuk hari ini 2 Rejab. Dah pagi hari yang ke-2 Rejab 1445 Hijriah. Alhamdulillah, tahniah pada semua. Alhamdulillah pada pagi ini, alhamdulillah atas program imarahkan masjid kita, imarahkan program bulan Rajab, terutama bulan salat, insya-Allah. Hari ini kita dikhabarkan banyak program bermula bersubuh sampai ke malam tu katanya. Betul ke? Kata pagi sampai malam dengan adanya program-program tahsin solat dan sebagainya, ada kem solat dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan program sebegini kita insya-Allah menguatkan iman kita, ukhuwah kita insya-Allah. Dan tahniah kepada kita semua, pada tuan sekalian rahimakumullah, para jemaah masjid berkawan kita. Alhamdulillah, kita ambil kesempatan, kita ambil ibrah, kita ambil semangat daripada kata-kata Rasulullah SAW. Kita imarkan masjid kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu hadis daripada Nabi SAW, hadis sahih daripada Imam Muslim, hadis daripada Sayyidina Uthman ibn Affan, kata Nabi SAW, baik, Nabi sebab apa? Man sallal isya kan? Man sallal isya fi jamaah. Siapa yang solat isya berjemaah malam, fa ka'annama qama nisfal lail. Nabi sebut umpama seolah-olah dia beribadah separuh malam. Semalam siapa solat isya semalam berjamaah, umpama dia solat isya, sama dia solat beribadah separuh malam. Baik, Nabi sambung lagi, faka'annama qama nisfal lail wa man shalla as-subha fi jama'atin. Dan siapa yang solat subuh berjemaah pula kan, sambung dengan solat subuh berjemaah, faka'annama, kata Nabi, shallal laila kullahu aqamaqal, umpamanya seolah-olah dia solat sepanjang malam. Subhanallah. Orang jaga dua solat ni, dua solat yang susah, yang gelap. Antaranya solat yang dalam gelap lah, subuh dan juga isyak kan. Kalau maghrib tu ada sama-sama lagi, isyak gelap, subuh gelap. Dua solat ni Allah beri istimewanya, yang mana pahalanya umpama dia solat sepanjang malam, dan Allah akan sempurnakan cahaya daripada gitu, di akhirat tu. Pasal apa? Di dunia ni dia boleh redah lu, malam-malam boleh main solat isyak dan sebagainya, dah gelap dan sebagainya, kemudian sambung lagi solat subuh berjemaah lagi dan gelap lagi, Allah sempurnakan cahaya mereka akhirat tu. Tuan-tuan, inilah harapan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala terangkan kubur kita dan terangkan mahsyar kita insya-Allah. Baik, dan juga kesempatan subuh ni kita ambil kesempatan
ataupun semangat dari kata Nabi SAW. Nabi menjanjikan kepada siapa? Orang yang solat subuh berjemaah. Satu, orang yang solat subuh berjemaah, kemudian selepas solat subuh tu dia tak pergi ke mana? Dia tak pergi ke mana, duduk tempat dia semayang, dia berzikrullah, dia dengar kuliah, dia i'tikaf, dia baca Quran dan sebagainya sampai bila? Sampai keluar matahari kan. Syuruk pukul 7:30, lebih kurang 7:40, 7:45 dah boleh mula solat isyraq kan. Lepas tu dia solat 2 rakaat ataupun dia boleh extend lagi 2 rakaat duha. Sebab ada dia terus lebih kurang 10 minit lepas syuruk solat 2 rakaat balik, ataupun dia boleh extend lagi 2 rakaat lagi duha. Maka dia balik dengan apa? Dengan pangkat tok haji puan hajah. Umpama Nabi kata pahalanya mengerjakan haji dan umrah sempurna. Balik tu, Assalamualaikum haji. Bila aku pergi haji? Assalamualaikum hajah. Bila aku pergi hajah? Dia tak pergi haji. Rupanya pahala tu Allah bagi pada kita. Siapa yang boleh extend, dia boleh duduk tempat dia sembahyang tu, lepas dia solat subuh tu sampai keluar matahari atau solat duha, dia solat rakaat balik dengan pahala dia umpama mengerjakan haji dan umrah sempurna. Tamam, sempurna. Tuan-tuan, inilah yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita kadang-kadang kita kata kita anggap benda tu tak ada apa. Sebenarnya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik. Jadi sepanjang bulan Rajab ni kita bukan kita nak orang kata bulan Rajab tu bulan solat, bulan tak semayang, tak. Maksud kata kita ambil sempena bulan Rajab antara bulan yang ada berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj kan. Isra wal Mi'raj adalah inti utamanya adalah Allah Ta'ala nak bagi apa? Nak anugerah salat kepada Rasulullah, nak hadiah kat kita. Jadi kita ambil kesempatan, kita nak perkemah lagi ibadah salat ni, nak perkemah lagi ibadah salat ini yang hadiah Allah bagi kat Nabi ni, dan Nabi wasiat kat kita ni. Dan salat ini adalah antara rukun-rukun Islam kita, dan mudah-mudahan dengan salat ini Allah Ta'ala akan memberikan berita rahmat. Dan amalan pertama yang dihisab adalah amalan salat kita. Tuan-tuan Allah, tanpa membawa masa, hari ini kita ada makan kan? Ada makan. Itu yang paling penting. Jadi program kita, program jamuan makan pagi, kuliah subuh disediakan. Nampak tak? Apa betul? Kalau kuliah subuh makan disediakan, dia kata, Ustaz, kuliah subuh makan. Makan dulu. Program makan pagi, sudah subuh disediakan, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, saya menggunakan kitab ni Al-Arba'un Hadisan fi Fadail Amal, kitab Ustaz Azam Haji Ad-Dimashqi. Dia menceritakan banyak kelebihan-kelebihan, terutama amal salat kita. Bermula kita nak mula pagi ni dengan salat kita tumpu pada wuduk dulu. Kan? Wuduk dulu. Pasal apa? Nak sembahyang kena wuduk. Wuduk ni adalah antara ibadah-ibadah yang sungguh special yang Allah beri kepada Nabi untuk kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sempurnakan wuduk, insya-Allah ibadah salat kita sempurna. Tanpa wuduk tak sempurna salat. Pasal apa? Antara syarat sah salat adalah berwuduk. Baik, makanya hadis yang kita bawa tadi juga hadis daripada yang pertama Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman bin Affan sebut dalam hadis yang juga yang sahih, Imam Muslim sebut apa? Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Man tawadda'a, siapa yang berwuduk, fa ahsana al-wudu'a, maka dia sempurnakan wuduk. Maksud kata orang yang berwuduk dengan sempurna. Orang yang ambil wuduk tapi dengan sempurna, Nabi kata apa? Kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti azfarihi atau maqal. Maka dia berkata, maka akan keluar dosa-dosa dia. Siapa yang berwuduk dengan sempurna, kemudian Allah akan keluarkan daripada jasad dia, min tahti azfarihi, daripada jasad dia tadi dosa-dosa, min tahti azfarihi, hatta keluar daripada bawah kuku dia. Ini syarat bagi siapa? Orang yang berwuduk dengan sempurna.
Macam mana kita nak wudu yang sempurna supaya nak dapat kelebihan hadis tadi? Nabi kata kita ambil wudu yang sempurna, Allah keluarkan dosa kita dari jasad kita sampai bawah celah kuku ni keluar semua sekali. Makanya tak lain tak bukan tuan-tuan Allah, kita kena mematuhi syarat-syarat. Setiap ibadah dia ada rukun-rukun dia, tak? Dia ada rukun dia, ada syarat sah dan sebagainya. Nak pastikan wuduk Allah terima, rukun kena betul, kena cukup, syarat sah juga kena sempurna. Baik. Disebutkan bahawa antara apa lagi? Antara subhanallah, antara syarat-syaratnya adalah kita memenuhi adab. Baik? Memenuhi adab ketika berwuduk sambil kita tahu rukun wuduk tu lagu mana. Rukun wuduk kita senang nak ingat. Rukun wuduk dia sama dengan rukun iman. Berapa? 6 kan? Rukun wuduk sama dengan rukun iman. Set dulu. Oh, rupanya rukun wuduk ni sama dengan rukun iman. Rukun iman ada 6. Rukun wuduk juga ada 6. Yang pertama pada niat. Innamal a'malu binniyat. Niat tu. Pertama tu niat. Nawaitu raf'al hadath ataupun nawaitu wuduk lillahi ta'ala. Sahaja ke wuduk lillahi ta'ala. Bila mana? Ketika mula-mula kita basuh muka. Itu yang pertama. Ingat, pertama. Senang. Ini semua, tuan-tuan semua dah hafal semua dah. Cuma kita nak, orang kata nak, kita nak pergah balik, kita nak peringat balik, nak orang kata nak kemas lagi tu. Yang pertama adalah wudu, adalah niat. Nawaitu wudu lillahi ta'ala ketika basuh muka. Yang kedua, basuh muka. Basuh muka. Yang ketiga, biasa, tangan sampai ke siku. Senang kan? Ingat, dia buat hari-hari. Kemudian apa lagi? Menyapu sebahagian kepala. Bukan sapu rambut. Kalau sapu rambut lagi orang botak jenuh. Castello lagu mana tak sah. Menyapu kepala. Subhanallah. Orang kepala ada rambut. Nah, kali kita nak orang botak kepala dan sebagainya. Yang kelima, basuh 12 kaki. 6, tertib, clear. Settle tu. Maksud kata ketika mana kita mengambil wuduk, kita tahu mana yang sunat, mana yang rukun. InsyaAllah wuduk kita sempurna. Jangan tak beza pula. Jangan semua kata wuduk anggota wuduk tu wajib lah. Ada yang sunat, ada yang wajib. Membezakan antara sunat dan wajib itu juga adalah antara kesempurnaan wuduk. Jangan kata semua wajib, jangan kata semua sunat. Ada yang sunat dan yang wajib. Baik. Makanya yang 6 line clear. Kami dah tahu Ustaz, 6 line clear. Alright, 6 rukun iman, 6 juga rukun wuduk. Dan yang kedua, nak sempurnakan wuduk tadi, umpama Nabi kata tadi, siapa yang ambil wuduk dengan sempurna, maka Allah ampunkan atau Allah akan keluarkan daripada jasad dia seluruh dosa dia, dosa-dosanya hingga keluar daripada celah kukunya. Adalah kita mematuhi adab-adab ataupun kita plus dia, tambah dengan amal-amalan sunat ketika kita berwuduk. Lebih kemah lagi lah. Yang 6 tu settle dah. Yang kemudian tambah lagi, extend lagi, plus lagi dengan perkara-perkara sunat atau adab-adab yang kita lakukan ketika kita berwuduk. Yang pertama pada tuan-tuan, apapun yang pertama, mulakan dengan basmalah. Apapun ibadah kita, mulakan dengan basmalah. Pasal apa? Setiap amalan yang tidak dimulakan dengan basmalah, maka terpotong, terhijab dia punya, terpotong dia punya pahala. Tak ada pahala. Makanya nak dapat pahala banyak, mulakan apa-apa dengan basmalah, dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta apa sekalipun kita nak buat bismillah. Nak masuk apa sekalipun bismillah, nak buat apa pun bismillah. Ni kalimah ni subhanallah yang sungguh hebat. Maka kita pernah baca sebelum ni yang orang Nabi kata siapa yang sebut bismillah kan, ketika mana dia keluar rumah dia, keluar rumah tadi baca tak bismillah, baca. So contoh kita bacakan bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah kan. Bismillah dulu. Bismillah dulu. Kemudian Nabi sebutkan kelebihan dia, siapa yang baca tadi maka akan dikatakan bagi dia apa dia, hudita wa kufita wa qita kan. Allah akan perintahkan malaikat kata kat dia, engkau diberi hidayah, engkau dia apa lagi diberi cukupkan rezeki, engkau diberi jaminan selamat kan. Mula bismillah. Kemudian syaitan akan menjauhi dari dia. Syaitan akan cerita kat syaitan lain, oi syaitan. Hampa macam mana hampa nak ganggu depa ni? Depa ni Allah beri hidayah kat depa ni.
Depa ni Allah dah beri cukupkan rezeki kat depa ni. Depa ni Allah dah jamin selamat ni. Hampa tak boleh buat apa dah syaitan. Balik awal syaitan. Siapa kita mulakan bismillah. Sama juga wuduk pun bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu pertama. Yang kedua apa dia? Mulakan bismillah. Yang kedua adalah subhanallah. Kita antaranya lagi apa dia? Basmalah. Menghadap kiblat, kan? Nampak simple je. Sebenarnya itulah adat wudu. Adat wudu kita menghadap kiblat. Kalau kita ambil wudu di sekolah sana, kalau dia empat segi kan, tengoklah tang mana yang boleh menghadap kiblat. Ambil tang tu. Nah. Tapi sah juga ambil tang lain pun, tapi sunnah dia, pahala lebihnya menghadap kiblat. Insya-Allah sempurna wudu kita. Apa lagi? Tak cakap. Kerana kita nak bersembang, tentu nak bersembang, tentu nak jawab telefon. Sabar saja supaya dapat kelebihan sempurna wuduk tadi, dengan kita tidak bercakap, tidak bersembang ketika wuduk. Sabar saja, bukan tak bercakap, boleh saja cakap. Nah, selesai wuduk, doa semua, cakap bilang. Gitu. Apa lagi? Kalau boleh tuan-tuan, amalkan kita bersugi. Bersugi ni adalah antara amalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak wudu bersugi, nak solat bersugi, dan nak tidur bersugi dan sebagainya. Subhanallah, ini amalan para salafus saleh yang tak lepas daripada bersugi, supaya mulut tadi, supaya lisan kita, mulut kita bersih dan sebagainya. Ni nak dengan Allah Taala ni. Nak bukan Nabi, nak dengan Allah Taala. Maka bersugi itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Kemudian basuh dan menyapu ayak meniga-niga kan. Kadang-kadang kita dengan meniga-nigakan, sempurnakan wuduk tadi dengan meniga-nigakan basuhan bagi sempurna. Baik, dan jangan lupa tuan-tuan, lepas kita berwuduk jangan lap. Pasal apa? Supaya ambil kesempatan kita nak ambil ibrah hadis tadi lah. Nah, yang Nabi kata, siapa yang ambil wuduk secara sempurna, maka Allah akan keluarkan daripada jasad dia dosa-dosanya, hatta keluar daripada celah kuku dia, supaya bila kita tak lap, ayak yang menitih tadi keluar dengan dosa-dosa. Siapa yang lap sah, tapi makruh. Pasal apa? Tak dapat kelebihan tu lah. Ayak tadi yang menitih tadi akan menitih dengan dosa-dosa sekali. Kalau kita lap, rugilah kita. Dan sebagainya. Dan sesuatu adalah jangan membazir ayak, jangan membazir. Walaupun ayat sekolah kita tak ayat. Walaupun ayat di rumah tu, ustaz tak 5 ringgit sebulan apa tak. Betul, dalam bab ibadah tuan-tuan kita kena ingat, bab ibadah membaziak tu tidak disuruh oleh Nabi. Nabi tak suruh kita membaziak. Walaupun kita orang kaya, jutawan, kita CEO PBA. CEO PBA lah. CEO PBA tapi dalam bab ibadah jangan membaziak ayat. Hatta Nabi kata, walaupun tafi nahrin jarim, walaupun kamu berada di tengah sungai mengalir. Kita ada tengah sungai tu, ambil wuduk. Ustaz, atau ustaz, kalau kami ambil 1,000,000 kali pun tak habis ayat ni. Memang betul. Tetapi dalam bab wuduk, bab ibadah, jangan membaziak. Walaupun kita berada di tengah sungai tu, walaupun kita ada di tengah laut tu, kita ada di mana, duduk air terjun manakah, memanglah tak habis ayat kita habis. Tetapi bab wuduk jangan membaziak. Ini amalan Nabi nak ajak kita umat Nabi ni supaya jangan membaziak, jangan membaziak. Pasal apa? Amalan membaziak itu amalan apa? Asyayatin. Maka dalam bab wuduk dia dah tarbiyah kita, dah ajak kita jangan membaziak ayat. Basuhan secukupnya sahaja. Tambah pula hari tu tak ada ayat 4 hari, 2 hari sehari tak ada ayat 4 hari pun. Depa habaq hari tu 4 hari sehari maka hari tu viral video-video ustaz kita duduk cerita macam mana nak ambil wuduk ketika ayat tak ada kan. Baru nak ingat. Baru apa tahu. Kita ayat banyak, 1,5 kolah dia seorang. Paling tidak 1 botol 250 tu cukup tu lah. Cukup untuk wuduk. Pakai spray tu kan. Pakai spray tu. Sama ada kita nak basuh, basuhan itu adalah basuhan yang kata wajib ataupun dengan sunat sekali. Cukup. Pasal tak membaziak. Kalau kita praktikkan, insya-Allah kita dapat kelebihan daripada Nabi sebut tadi, tidak membaziak dalam bab ibadah, terutama wudu. Makanya orang yang berwudu dengan tidak membaziak ni, dia dapat latih diri dia menghargai anugerah Allah Taala tu. Walaupun dia kaya raya. Gitu nah. Dan juga
Jangan lupa, dah selesai semua, jangan lupa tutup dengan doa wudu. Kan? Tutup dengan doa. Bila tutup dengan doa, jaga adab-adab wudu, jaga rukun wudu, jaga perkara sunat-sunat ketika wudu dan sebagainya, jaga adab wudu, insya-Allah dapat kelebihan menyempurnakan wudu, maka dapat kelebihan Allah akan keluarkan daripada jasad dia dosa-dosa dia hingga keluar daripada celah-celah kuku dia. Baik, selesai sahaja doa wudu, selesai wudu, alhamdulillah. Allah bagi lagi offer lagi kat kita. Nabi bagi lagi kelebihan. Siapa dia? Nabi sebut, siapa yang berwuduk dengan sempurna, tutup dengan wuduk, doa wuduk dengan sempurna, lagu mana? Allah akan bukakan bagi dia, subhanallah, buka lagu mana? Ke-8 pintu surga. Betul tak? Siapa yang wuduk sempurna awal sampai akhir, kemudian subhanallah doa wuduk bagi sempurna, Allah bukakan bagi dia ke-8 pintu syurga. Nabi sebut yadkhulu min ayyuha syaa, dia boleh masuk pintu syurga mana yang dia suka. Maksudkan tak tuan-tuan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, kesempatan untuk kita Allah bukakan bagi kita setiap kali berwuduk tadi, pintu syurga, ke-8 pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Tuan-tuan boleh masuklah pintu syurga mana yang tuan-tuan suka. Pilihlah. Ini kelebihan wudu. Walaupun nampak simple, tetapi sebenarnya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lebihlah bagi orang yang mengekalkan wudu dan sebagainya, orang tajdidkan wudu dia, habis wudu dia ambil lagi dan sebagainya, mengekalkan hidupnya dalam wudu, subhanallah, besar pahala dia. Dan juga besar pahala orang yang sentiasa beramal dengan apa? Beramal dengan salat sunat wudu. Jangan kita buat. Jangan kita buat. Kita biasa kita buat solat tahiyat masjid, biasa kita buat. Solat sunat duha biasa kita buat. Tahajud biasa kita buat. Jarang orang buat 2 rakaat salat sunat wudu. Payah subuh. Payah, nampak? Kita kena ambil semangat Sayyiduna siapa? Sayyiduna Bilal bin Rabah kan? Kan? Bilal bin Rabah ni di malam Isra wal Mi'raj kan? Cerita Isra Mi'raj, Nabi SAW, Nabi berjalan dengan Jibril AS, dan Nabi SAW mendengar apa? Mendengar suara tapak kasut, kan? Ada orang berjalan surga. Ada orang ni jalan kaki di surga tu. Nabi tanya siapa dia? Rupanya tapak kasut tersebut, tapak kaki itu adalah suara kakinya Sayyidina Bilal bin Rabah kan? Bilal bin Rabah ketika itu masih hidup di Mekah lagi. Dia masih hidup lagi. Nabi naik surat Mi'raj tu, Nabi Mi'raj, dalam syurga Nabi dengar dah ada orang berjalan, rupanya tapak kaki dia. Kalau itu. Subhanallah. Tapak kaki Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian subhanallah, bila Nabi selesai Isra Mi'raj, Nabi tanya Bilal, wahai Bilal, amalan apakah kamu buat ni? Sehingga Nabi dah dengar dah berjalan syurga tu. Buat apa Nabi buat apa? Kamu buat apa wahai Bilal? Katanya Rasulullah, yang pertama sempurnakan wudu. Yang kedua ada istiqamah, dia selesai wudu 2 rakaat salat sunat wudu. Pasal itu maka ni antara dalil mengatakan bahawa ada ibadah-ibadah, amal-amalan yang Nabi tak ajak tapi sahabat buat. Nabi tak ajak apa sebenarnya ni, wahai Bilal, jangan lupa lepas wudu 2 rakaat. Nabi tak apa. Bilal saya saja di mereka. Mereka lah kan. Tapi bila dia buat benda tu betul, maka endorsementnya daripada recommend daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ibadah-ibadah yang Nabi tak ajak sahabat buat. Umpama bila dia rahmatillah, dia ambil dia lepas wudu, dia solat sunat rakaat. Nabi lepas tu Nabi kata, betul buat ni. Endorsement betul itu tu. Nabi sahkan betul. Apa contoh lagi? Umpama lagi, bagi kita baca, Imam baca sami Allahu liman hamidah kan? Sami Allahu liman hamidah. Kita sebut apa? Rabbana lakal hamdu. Ada sahabat Nabi sebut Rabbana sami Allahu liman hamidah. Sahabat pun kata Rabbana lakal hamdu. Ada pergi tambah lagi kan, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Nabi tak pernah ajak pun. Hari tu dia pergi sebut lagu tu. Selesai Nabi tanya siapa sebut tadi?
hamdan katsiran, maksudnya apa? Hamdan katsiran, puji Allah bagi banyak, tayyiban baik, mubarak ada keberkatan padanya. Siapa yang kata tu? Aku Rasulullah. Nabi kata ketika mana kamu sebut tadi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, aku melihat berpuluh-puluh malaikat berebut turun nak mencetak pahala kamu. Tu dia. Ini amalan-amalan yang simple ini sebenarnya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hinggakan orang yang ambil wuduk dengan sempurna tadi, Allah sempurnakan, hapuskan dosanya. Baik, dalam bracket dosa apa? Dosa kecil. Bukan dosa besar. Dosa besar wajib dengan taubatan nasuha. Itu memang jelas tuan-tuan. Dosa kecil dihapuskan. Selama mana dia masih lagi bergumul dengan dosa besar, dia kena taubatan nasuha, tinggalkan perkara tersebut serta-merta, kemudian menyesal atas perkara tersebut, kemudian berazam tak membuat dah. InsyaAllah dosa besar tadi Allah hapuskan. Sekiranya menyangkut dengan masalah orang, maka kena settle dengan orang. Kalau dia mencuri, contohnya kita dah cerita sebelah, kalau dia mencuri, tinggalkan mencuri tadi serta-merta, jual semua topi semua jual lah, jual di Shopee. Pagar-pagar semua jual lah. Kemudian menyesal atas perbuatan mencuri tadi, berazam tak mau mencuri dah, tak mau jadi kawat dah. Yang keempat adalah dia kena cari balik siapakah yang dia harta dia dicuri tadi, minta halal balik. Barulah Allah Ta'ala akan hapuskan dosa dia. Itu dosa kecil, dia akan hapus dengan kita ambil wuduk dengan sempurna, jatuh dosa kecil daripada wuduk tadi. Kita bersalaman, salam dengan orang, salam jatuh dosa kecil. Dia buat main dengan salam kadang-kadang orang nak ikut dan nak salam, ikut dan pegang orang salam dengan sempurna, tanda dengan ikhlas hati kita, erat, pegang betul-betul tangan dia, tengok muka dia, subhanallah, senyum kat dia, subhanallah, hapus dosa kecil, jatuh dosa tuan-tuan. Kita berwuduk, jatuh dosa kecil, kita bersalaman, jatuh dosa kecil. Kita buat lagi, kita berjalan kaki tuan-tuan balik daripada rumah tadi mai ke masjid, jatuh dosa tu. Setiap langkah, subhanallah, setiap langkah Allah angkat darjat, hapus dosa. Dan dikira setiap orang buat berjalan kaki masjid tadi, dikira apa dah? Dikira kesan tu Allah akan rekod, kan? Kesan kita ada cerita minggu beberapa hari lepas, kan? Nah, yang satu bani di mana? Di mana? Di Madinah, satu Bani Salamah. Bani Salamah ni dia duduk jauh dari masjid, kan? Duduk jauh dari masjid, kemudian subhanallah, bila dia jauh susah main masjid jauh. Maka mereka nak jual rumah mereka, nak jual mereka punya tanah supaya mereka nak buat rumah dekat masjid dengan masjid Nabi, kan? Lagi tu Nabi kata jangan, Nabi tak bagi. Pasal apa? Nabi kata setiap langkah kamu tu dikira sebagai dia angkat darjat. Walaupun dia jauh, walaupun duduk jauh, maksud kata banyak langkah di masjid, banyak dosanya Allah hapus, banyak darjatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Maka turun ayat apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktumu qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Surah Yasin ayat 12. Pasal apa? Bani Salamah ni mereka nak jual rumah mereka. Nabi kata jangan jual. Maka Nabi kata bila turun ayat tu, maksud kata turun ayat tu, inna nahnu nuhyil mauta, Allah sebut kamilah yang menghidupkan orang dah mati, wa naktubu ma, dan kamilah yang menulis, merekodkan ma qaddamu, apa yang daripada buat dah, wa atharhum, dan juga kesan-kesan bekas depa. Tu bekas tu bukan sia-sia tu, tuan-tuan mai tu, bekas tu akan jadi saksi tu. Athar, maknanya kesan-kesan tu, tapak kaki, kemudian apa lagi, kesan tuan-tuan duduk atas kapek tu, kesan tu, asal tu akan jadi saksi. Tahu pula masjid ni banyak-banyak tiang, 1, 2, 3, banyak tiang. Kadang-kadang tiang di masjid tu dia tiap sini dia ada orang, dia ada bersahib, dia ada tuan punya tiang. Jangan ada kacau tiang ni. Tiang ni Tok Bilal punya, tiang tu Tok punya. Tiang daripada cop dah. Tiang tu jadi saksi tu. Dinding tu dia kata, ni kawan tunuh, ni siap tu, kawan duduk situ, jangan ada kacau di tempat dia tu. Tempat tu jadi saksi, tuan-tuan. Jadi saksi. Apapun dia akan menjadi saksi kepada kita. Amal ibadah tadi insya-Allah menjadi saksi kepada kita. Bermula daripada apa sekali berwuduk tadi, bermula kita ambil wuduk di rumah. Maka Nabi SAW, Nabi ajak kepada kita, siapa yang berwuduk di rumah, afdalnya adalah tuan-tuan kita selesaikan wuduk di rumah kita. Siapa yang ambil wuduk di rumah dia dengan sempurna, jalan main masjid dan sebagainya, maka dapat kelebihan tadi. Maka setiap langkah tadi
angkat derajat dia, dihapuskan dosa, diberi pahala oleh Allah Subhanahu. Maka ada sahabat Nabi SAW, bila dia dengar Nabi kata orang yang banyak berjalan kaki ke masjid ni dapat pahala banyak dan sebagainya, bermula dia ambil wuduk di rumah, kemudian dia keluar rumah dia berjalan-jalan banyak pahalanya dari langkah tadi, maka dia buat helah. Lagu mana? Dia berjalan keluar ambil wuduk siap-siap rumah dia jalan langkahnya sikit lah. Langkah dia kalau sekaki setengah kaki lah, gitu, sikit-sikit. Tapi siapa jalan slow, macam sikit-sikit, bukan slow, langkah tu sikit, langkahnya pendek, gitu. Dia kata biar banyak langkah aku, dihelah lah. Biar banyak langkah aku, bila banyak langkah, banyaklah pahala dapat, banyak dosa dihapus oleh Allah Taala, banyak dah kerja dia, gitu. Kita buat helah hari tu jangan apa, mana pastilah kalau kalau subuh pukul 6.30, pukul 4 pagi kita main dah, jangan pukul 6 subuh nak main, duha tak sampai je masjid. Pasal apa duduk duha tengah jalan? Ustaz katakan dah, orang lagu tu kena faham, kena manage masa dan juga tempat dan sebagainya. Makanya yang kedua, kita tutup hadis yang kedua ni, subhanallah, ambil keberkatan. Baik, Nabi sebut apa dia? Nabi sebut satu kali, Nabi tanya, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u darajat. Nabi kata, mahu tak kamu aku cerita kat kamu ni beberapa amalan, bila mana kamu lakukan amalan ini, Nabi kata Allah ampun dosa kamu, angkat derajat kamu. Mau tak? Qalu bala ya Rasulullah. Nak sangatlah ya Rasulullah. Sahabat tak mau. Sahabat tanya, sahabat kata. Maka Nabi sebut 3 benda, tuan-tuan kena ingat benda ni. Kita semua pakai beramal. 3 benda ni kita buat, insya-Allah Allah ampun dosa kita, dapat pahala kat kita, angkat derajat. Yang pertama Nabi kata isbagul wudu' 'alal makarihi. Mak wuduk juga, menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan dia susah, dalam keadaan tak ada ayak, dalam keadaan dia sakit, dalam keadaan dia malah, dia takut dan sebagainya, susah tak? Maka bila dia sempurnakan wuduk tadi, maka Allah ampun dosa dia, angkat derajat dia. Maka tuan-tuan belajarlah bagi kita sempurna wuduk tadi supaya dapat kelebihan ni. Dan pahalanya umpama apa? Pahalanya umpama tentera-tentera yang menjaga border negara. Gitu. Yang pertama. Yang kedua adalah Nabi sebut wa kasratul khuta ila masajid. Yang kedua adalah dia memperbanyakkan langkah di masjid. Bila ambil wuduk di rumah, keluar mana? Di masjid. Kasratul khuta, banyakkan langkah di masjid. Amalan tadi Nabi sebut hapus dosa, angkat derajat. Yang ketiga, bila mai ke masjid, yang ketiga intizarus salah ba'da salah. Dia tunggu salat selepas mana mengerjakan satu salat. Umpama dia main maghrib, dia tak pergi ke mana, dia sabar pasal malam, dia pindah awal, dia pergi asar di pasal malam. Contohlah pasal malam dia pergi awal, selepas maghrib dia nak stand, dia nak istiqamah dalam masjid, nak duduk, nak intizar, dia nak tunggu semayang lepas semayang. Lepas maghrib nak tunggu isyak, boleh iktikaf, boleh baca Quran, ada kuliah dengan kuliah sampai isyak. Amalan tu Nabi kata intizarus salah ba'da salah, juga antara amalan yang boleh hapus dosa kita, angkat derajat kita. Ataupun dia nak pergi mana lepas maghrib, dia ada kenduri lepas maghrib, boleh dia main awal. Contoh, 6.30 mai salat tahiyatul masjid, lepas sembahyang kan, tunggu nak sembahyang maghrib, sama juga. Ataupun macam ni juga, lepas tentuan subuh tadi tak pergi mana, tunggu apa? Nak tunggu isyraq, dah boleh dah isyraq. Ataupun nak tunggu duha, sama juga amalan tadi, intizarus salah ba'da salah, menunggu salat selepas mana mengerjakan salat, amalan yang insya-Allah hapus dosa kita, angkat derajat kita. Nabi kata fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Nabi ulang 2 kali, itulah ribat, itulah ribat. Apa tu ribat? Ribat tu ikatan, rabitah, ikatan. Dia boleh ikat diri dia dengan wuduk bagi sempurna, dengan banyak langkah mai masjid, dengan banyak duduk dalam masjid. Ribat, ikatan. Dan pahala ribat kata Nabi SAW umpama apa? Umpama pahalanya tentera-tentera yang menjaga border negara. Walaupun kita bukan tentera, walaupun kita bukan polis hutan, walaupun kita bukan immigration, walaupun kita bukan staff untuk jaga border kan, pahala dapat kita dapat. Tu pahala dapat besar. Pahala pasal apa? Depa bukan senang nak jaga border negara. Kalau depa lalai, depa buat ikut dan
maka perbatasan negara Bohor akan apa bocor. Bila bocor, negara akan diserang. Contoh, maka dia bersiap-siaga, dia pun jaga betul-betul, tak boleh dia kena jaga mana, tak boleh tidur. Bila dia tidur, maka negara akan tak selamat. Besar pahala dia pun. Tetapi kita dapat pahala apa? Dengan kita tadi buat 3 tadilah. Pertama, sempurnakan wuduk dengan sempurna, kemudian mai banyak di masjid. Yang ketiga, imalah masjid. Biar duduk lama-lama di masjid. Gitu. Biar duduk lama-lama, insya-Allah Allah ampun dosa kita, angkat derajat kita, beri pahala kepada kita insya-Allah. Nah, habislah. Dah 7:45 dah boleh masuk waktu syuruk insya-Allah. Ataupun tuan-tuan nak tunggu terus duha pun tak apa, insya-Allah. Balik pula kita assalamualaikum Pak Haji, assalamualaikum Pak Hajah. Pahala umpama mengerjakan haji dan umrah. Nah, tu haji tak ada, tu haji dah. Ni tu haji kita dah. Haji bukan kita, tu haji dah. Tambah pula double haji lah. Apa? Dah haji betul, dah haji betul. Haji pahala, sunat pun dapat insya-Allah. Mudah-mudahan kita support program masjid kita insya-Allah sepanjang bulan Rajab insya-Allah. Ada macam-macam, malam ni ada ceramah Ustaz Zul ada semalam, semalam lagi dah selesai dah insya-Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, qaryah kita insya-Allah. Mohon maaf atas salah dan silap. Allah alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyya wa la mafruda wa la mahruna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.